Baik, Alhamdulillah kembali lagi dalam Assalamualaikum. Kita nak teruskan perbincangan kita pagi ini bersama dengan topik ataupun tajuk yang kita nak bawakan di sebalik kalimah Ramadan. Bagi mengupas isu ataupun tajuk yang kita bawakan bersama dengan saya di pentas Assalamualaikum, Ustaz Muhammad Syafi'i Abdul Rahman selaku Timbalan Pengurus Waqaf An-Nur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kita pada pagi ini dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Baik Ustaz, selaku mukadimah kita, apa sebenarnya maksud di sebalik kalimah Ramadan yang kita bawakan dalam tajuk di sebalik kalimah Ramadan kali ini dan juga antara keistimewaan dia Ustaz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih pada saudara pemberita. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah pagi ini dapat sama-sama untuk kita berkongsi serba sedikit lagi perkara-perkara berkaitan tentang Ramadan. Pastinya sebelum ini dah banyak kali dibicarakan berkaitan tentang Ramadan di mana-mana medium sekalipun. Cuma kita ambil kesempatan pada hari ketiga dalam bulan Ramadan ni untuk kita imbas balik, mengulang kaji balik. Cuma tajuk kita pagi ini berkaitan tentang di sebalik kalimah Ramadan. Kalau kita lihat sebagai mukadimah kita pada pagi ini, kalimah Ramadan ini diambil daripada perkataan Ramadhan kan? Ramadhan. Jadi Ramadhan ni maksudnya panas. Panas di sini ada maksud yang tersirat, ada maksud tersurat. Tersuratnya memang panaslah. Cuaca kalau dikaitkan puasa dengan panas tu memang itulah sinonimnya. Daripada segi tersiratnya, rupa-rupanya ada ruang di situ untuk berlakunya pembakaran dosa-dosa kita. Yang mana kalau kita lihat kalimah Ramadan ni pula disebut oleh Allah dalam Quran dengan Ramadan. Jadi kalau kita tengok secara ringkasnya dalam kaedah sirah mubalaghah. Kalau kalimah ni dia ditambah dengan alif nun. Alif nun jadi di atas wazan fa'lan ke apa contohnya. Jadi di Ramadan jadi Ramadan. Maksudnya di situ pembakaran yang banyak. Ruang-ruang pengampunan yang begitu banyak. Kerana kaitannya dengan, kalau kita tengok dalam kitab As-Siyam, dalam Sahih Al-Bukhari, hadis 37 dan 38. Istilahnya awal berbeza, tapi belakangnya sama. Man qama dengan man sama. Man qama Ramadan, man sama Ramadan. Dua-duanya hadis ini dinisbahkan mendirikan pada Ramadan. Berpuasa pada Ramadan. Belakangnya sama. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi hadis ini merujuk kepada ibadah puasa pada siang, ibadah qiyam pada malam. Tapi dia punya matlamat dia, natijahnya adalah dapat pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hadis itu dinisbahkan kepada kalimah Ramadan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat maksud di sebalik kalimah Ramadan ini sebagai awal ni untuk kita melihat banyaknya ruang keampunan yang Allah tawarkan pada siangnya dengan berpuasa, pada malamnya dengan mendirikan sembahyang. Sembahyang itu pula adanya satu-satu khusus dalam bulan Ramadan saja, iaitu sembahyang sunat tarawih. Kerana itu kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang satu ibadah yang khusus pada bulan yang khusus, kerana Nabi nampak di situ ada rahsia yang khusus. Jadi kerana itu perkara itu setiap saat dalam Ramadan itu dipandang begitu istimewa oleh Rasulullah dan dipandang istimewa oleh kalangan orang-orang saleh sampailah ke saat ini. Allahu Akbar, subhanallah, begitu mendalam sebenarnya maksud dengan kalimah Ramadan itu sendiri. Dan bila saya tertarik sebenarnya bila Ustaz katakan berkenaan dengan ruang keampunan yang disediakan, apabila kita berkata dengan ruang keampunan, kalau kita lihat himpunan keredaan lagi, kemesraan, jaminan dan juga kenikmatan dalam kalimah Ramadan itu sendiri yang menjadikan sebagai pelengkap sempurna dalam peningkatan nilai seorang hamba. Mohon Ustaz berikan pencerahan dan juga huraian berkenaan ini. Baik, kalau kita lihat sebahagian ahli hikmah, dia huraikan daripada kalimah Ramadan ni ada 5 huruf yang terhimpun. Huruf Ra, huruf Mim, huruf Dad, huruf Alif dan huruf Nun. Dan apabila sebahagian hukama menghuraikan kalimah itu dengan ridha Allah, ada juga disebut dengan ridwanullah. Huruf Mim dengan maghfiratullah, keampunan Allah. Huruf Dad, dhamanullah, jaminan Allah. Huruf Alif, ulfatullah, kelembutan Allah. Dan Nun ini adalah merupakan ni'matullah. Jadi semuanya terhimpun pada bulan yang sangat istimewa, yang mana kalau kita lihat di situlah terdapatnya keredaan. Kalau kita tengok zikir yang paling afdal untuk kita baca pada masa bulan Ramadan yang kita sendiri sedia maklum, 2 doa yang menghimpun keredaan, 2 perkara yang kita perlukan bersama.
iaitu asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Astaghfirullah, aku mohon ampun dengan Allah. Dua perkara ini, dua zikir ini mengundang keridaan Allah. Yang ketiga adalah wa as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita minta syurga, minta perlindungan neraka, itu merupakan keperluan bersama. Jadi di sini sebenarnya boleh mengundang keredaan Allah. Satu. Yang kedua, maghfiratullah, macam mana kita sebutkan pada awal tadi. Yang ketiga, jaminan daripada Allah. Dhamanullah. Ini yang jamin ni bukannya siapa-siapa ni. Yang jamin ni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut jaminan Allah, dia berbalik kepada membina keyakinan dalam diri kita sendiri. Walaupun kita tahu di kalangan manusia tahap keyakinan tak sama, tapi kita boleh menuju kepada satu matlamat, iaitu membina keyakinan seperti mana orang-orang soleh dapat keyakinan pada jaminan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi salah satu daripadanya, macam mana kita nak bina keyakinan, nak betul-betul yakin dengan jaminan Allah? Duduklah dengan orang-orang yang telah mendapatkan, berasa macam mana mereka mendapatkan jaminan daripada Allah. Kemesraan Allah dalam bulan Ramadan, pintu syurga yang terbuka, pintu neraka yang tertutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Ungkapan daripada guru mulia kita Syekh Ahmad Fahmi sebut, kita tak pernah nampak semua benda ini, tapi kita boleh tengok kesan di atas muka bumi. Ramai orang terlibat dengan ibadah, sedikitnya orang yang melakukan macam orang nak buat perkara-perkara yang salah pun jadi macam serba salah kerana datangnya Ramadan. Dan kemuncaknya apabila kita melihat semua itu terangkum dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam Ramadan, tanpa kita dalam waktu yang sama kita mengingat balik masa awal bulan Rejab, kita dah doa pada Allah, wa balighna Ramadan. Masuk bulan Syaban, kita doa wa balighna Ramadan. Dalam diam tak diam, tanpa kita sedar agaknya, Allah kabulkan doa kita tu sampai hari ini kita dapat jumpa Ramadan. Mudah-mudahan bukan setakat pada awalnya, sampai pada pertengahan, dan mudah-mudahan sampai kepada pengakhiran, insya-Allah. Mudah-mudahan. Insya-Allah kita doakan. Alhamdulillah sampai setakat ni pun kita dah bersyukur, Ustaz. Baik Ustaz, bila berkata dengan bulan Ramadan, kita sedia maklum bulan Ramadan penuh dengan segala orang kata apa, segala ganjaran-ganjaran yang Allah berikan kepada kita, yang dilipat gandakan lagi segala kebaikan yang berada dalam bulan Ramadan, yang mana satu-satunya nama bulan-bulan Islam yang dirakam dalam Al-Quran. Antara hikmah yang kita boleh ambil, yang kita boleh dapatkan dari huraian-huraian para ulama berkenaan dengan perkara ini, apa sebenarnya yang terkandung, yang tersirat, Ustaz? Baik, kalau kita tengok daripada bulan Muharram sampai pada bulan Zulhijjah, satu-satunya bulan yang Allah sebut secara jelas dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ramadan itu pula disebut, digandingkan pula dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Satu, kenapa Allah sebut satu-satunya bulan ini dalam Al-Quran? Untuk menunjukkan keistimewaannya, memang Allah rakamkan di situ untuk disebut, untuk diingat, untuk diulang, untuk diambil seberapa banyak istifadah yang takkan pernah habis. Yang kedua, bila Allah letakkan kalimah Al-Quran, nisbahnya kepada bulan Ramadan. Ibarat ni kalau bahasa kita sebut kan, Ramadan dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Ramadan ni berpisah tiada. Oh, berpisah tiada, betul. Berpisah tiada. Dia punya macam jadi ibadah induk dalam bulan Ramadan ini. Jadi apa-apa pun dengan Quran. Ulama-ulama dulu pun masuk bulan Ramadan, pengkhususan mereka dengan Quran. Jadi satu, untuk Allah tunjukkan kemuliaan. Yang kedua, untuk Allah tambahkan lagi kemuliaan dengan Ramadan apabila Allah nisbahkan, diturunkan Al-Quran padanya. Jadi keistimewaan Ramadan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran untuk dibaca, kerana kalau kita lihat Al-Quran ini ada dua perkara yang kata ulama sinonim dengan macam mana hadis Rasulullah. Kata Sayyidatuna Aisyah, bila dikaitkan akhlak Nabi dengan Quran ni, dia ada dua sebab. Satu sebab, Quran ni kalau daripada dulu sampai sekarang kita baca, isi kandungannya takkan pernah habis untuk dibicarakan. Betul. Yang kedua, isi kandungannya tetap relevan untuk diguna pakai sampai ke saat ini. Betul. Jadi daripada awal dulu penurunan Al-Quran, pensyariatan Ramadan pada tahun kedua, pada masa bulan Syaban, walaupun pada masa itu umur Nabi pada masa itu 54. Jadi Nabi sempat jumpa Ramadan 9 kali. 9 kali Nabi jumpa Ramadan ni, 8 kali Nabi puasa 29, sekali Nabi puasa 30 hari. Jadi di situ kita tahu minimum puasa 29, maksimum puasa 30. Jadi untuk menunjukkan keistimewaan Ramadan itu, yang terhimpunnya segala nikmat, terhimpunnya segala rahsia, yang mana kemuliaan itu Allah jaga betul. Kata Imam Qadhi Ibn Iyad,
salah satu isyarat Allah ceritakan yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu isyarat Nabi ceritakan ini berkaitan tentang kemuliaan Ramadan. Cerita tentang syaitan dibelenggu, cerita tentang pintu syurga terbuka, cerita tentang pintu neraka ditutup. Sampai dalam beberapa riwayat wa maradatul jin yang ganas pun dibelenggu juga. Kata Imam Qadhi Ibn Iyad, itu untuk menunjukkan isyarat datangnya Ramadan. Yang kedua adalah kemuliaan Ramadan ini Allah dah muliakan, Allah dah pelihara, Allah dah jaga. Risikonya adalah siapa yang cemarkan kemuliaan Ramadan, Allah haramkan terus kemuliaan Ramadan untuk dia dapat. Jadi dalam sudut baiknya kita lihat bergandanya amalan, tak ada satu pun yang tak berganda. Semuanya berlaku dalam Ramadan. Tapi risikonya siapa yang mencemarkan kemuliaan Ramadan. Nabi kata faqad hurim, nanti Allah haramkan segala kemuliaan dalam Ramadan. Jadi kerana itu macam ibarat kan, kita tengok kalau ada satu tempat orang dah siapkan dengan set cantik lah. Dengan apa? Dengan tabirnya, dengan dengan wangiannya, dengan lampunya. Tiba-tiba datang seorang kotorkan tempat itu. Kita punya respon kita, marahnya kita dengan dia. Betul. Sampai hati kita nak siapkan ni pun bukannya senang. Bukannya satu hari, dua hari. Tiba-tiba dia datang kotorkan, kita punya marah. Itu manusia dengan manusia. Walaupun kita tak boleh buat perbandingan macam mana Allah punya pandangan. Tapi ibaratnya untuk kita memahamkan, kalaulah seseorang itu Allah dah siapkan pakej lengkap Ramadan ni dengan dimuliakan, dengan disiapkan segala kelengkapan, gandaan-gandaan pahala. Tiba-tiba ada orang masih lagi tegar untuk mencemarkan kemuliaan Ramadan. Itu seolah-olah macam apa kita nak sebutkan, macam orang-orang yang langsung tak melihat pada sudut mata hatinya dengan keyakinan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tawarkan. Jadi kerana itu apabila kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran dengan kalimah yang khusus begini untuk kita cari, untuk kita dapatkan kemuliaan-kemuliaan ini agar pada akhirnya nanti mudah-mudahan pada Lailatul Jaizah, pada malam pengijazahan, iaitu pada malam 1 Syawal yang kita sebut dengan malam pengijazahan itu, mudah-mudahan kita akan dapat betul-betul matlamat Ramadan, iaitu la'allakum tattaqun, sampai kepada orang-orang yang bertakwa. Insya-Allah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita yang mana kita nak berubah, Ustaz, berubah, kita nak hijrahkan diri kita supaya menjadi lebih baik, lebih naik tingkatnya, insya-Allah. Yang mana kita tahu sekarang ni jelas apa yang Ustaz kongsikan, yang mana Ramadan itu sendiri penuh kenikmatan, penuh keberkatan, ada 1001 rahsia yang terkandung dalam bulan Ramadan itu sendiri, yang mana satu-satunya nama bulan-bulan Islam yang terkandung dalam Al-Quran secara jelas Ustaz kongsikan sebentar tadi, dan juga dalam bulan Ramadan juga diberikan penuh kemuliaan. Ustaz, sebagai kesimpulan kita pada pagi ini berkenaan dengan topik yang kita bawakan, di sebalik kalimah Ramadan yang kita kongsikan kepada penonton-penonton, mohon diberikan pencerahan yang boleh kita buat daripada perbahasan sebentar tadi, dan juga antara pesanan yang ingin disampaikan oleh Wakaf An-Nur kepada penonton-penonton kita, Ustaz. Baik, saya nak ambil daripada hadis Nabi yang disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi ini merupakan orang yang paling pemurah, dan sifat pemurah Nabi ini dapat dilihat terserlah pada masa datangnya bulan Ramadan. Diibaratkan seperti karrihil mursalah, seperti angin yang menghembus. Maksudnya semua orang dapat merasakan sifat dermawannya Rasulullah. Jadi kesimpulan yang boleh kita ambil di sini, juga sedikit pesan daripada Waqaf An-Nur. Apa yang kami usahakan pada hari ini, sebahagian daripadanya memanjangkan jariah yang diwakafkan oleh orang-orang yang memberikan kepercayaan kepada kami. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak atas doa dan juga kepercayaannya. Dan juga kita lihat sifat pemurah ini yang kita nak bawa. Kita tak boleh jadi seperti Rasulullah, tapi kita boleh mengikut jalan orang-orang saleh. Jadi walaupun kita berbeza, yang mewakafkan dengan niat berbeza, yang Waqaf An-Nur dengan hasrat berbeza, tapi sebenarnya objektif kita sama, iaitu untuk meyakini pada setiap janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam urus niaganya, apatah lagi melibatkan pewakafan, infak, sedekah yang berlaku dalam bulan Ramadan. Gandaannya pasti akan berganda. Natijahnya terpulang kepada Allah. Soal bagaimana dalam nikmat kesihatan yang dipulangkan, nikmat keberkatan harta yang dipelihara, serta apa juga nikmat kehidupan yang akan menjadi nilai tambah dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhirnya adalah kita tengok
hassinu amwalakum bizzakah, kata Rasulullah, wadawu mardakum bisadaqah. Harta terpelihara dengan zakat, hati akan terubat dengan sedekah. Kalau berlaku dalam Ramadan, ia akan jadi sangat istimewa dan memberi natijah baik sebagai seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, jelas apa yang Ustaz kongsikan sebentar tadi sangat-sangat bertepatan dengan topik yang kita bawakan, dan juga dalam bulan penuh kemuliaan bulan Ramadan ni, insya-Allah. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafi'i Abdul Rahman selaku Timbalan Pengurus Wakaf An-Nur kerana memberikan pencerahan, berkongsikan tajuk yang kita bawakan di sebalik kalimah Ramadan yang mana Ustaz kongsikan sebentar tadi. Dan juga seperti yang tertera di kaca TV anda, ada QR code, anda boleh scan untuk sumbangan dana kebajikan Masjid Sultan Iskandar, Bandar Dato' On, yang seperti tertera bersama dengan Wakaf An-Nur. InsyaAllah mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita dapat lipat gandakan lagi kita punya pahala, Ustaz. InsyaAllah kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi, Ustaz. Mudah-mudahan segala urusan dipermudahkan Allah. Amin, amin. InsyaAllah berjumpa lagi di kesempatan, Ustaz. InsyaAllah. Dan kepada anda semua, terus salurkan sumbangan anda, ataupun anda boleh berlumba-lumba untuk melipat gandakan lagi pahala, insya-Allah. Dan kita akan berhenti berehat sekali lagi, kembali dalam Assalamualaikum selepas ini. Pernah tak kalian mendengar tentang penyesalan mereka yang sudah mati tetapi bersungguh-sungguh merayu untuk dihidupkan semula hanya untuk bersedekah? Kenapa? Kerana sedekah adalah amalan orang-orang yang soleh. Jadi, sementara kita masih ada kesempatan dan umur, bersegeralah menyumbang sebelum terlambat. Marilah berwakaf bersama Wakaf An-Nur menerusi program Hibah Lil Wakaf atau langganan dana unit amanah kerjasama strategik kami dengan PNB Investment Berhad.